Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Anak-anak Ustazah sihat? Okay, Ustazah doakan mudah-mudahan anak-anak Ustazah sihat, ceria selalu. Okay, bersama Ustazah Aida. Hari ini Ustazah nak ajak anak-anak Fiqh tahun 2. Ini adalah buku Fiqh tahun 2. Pastikan buku teks tahun Fiqh tahun 2. Okay. Saya boleh keluarkan buku teks Fiqh tahun 2. Okey. Pertama sekali, Ustazah nak terangkan isi kandungan. Saya boleh tengok isi kandungan untuk tahun ni, Fiqh tahun 2 kita hanya belajar 4 tajuk sahaja. Iaitu tajuk pertama najis, tajuk kedua hadas, tajuk ketiga mandi wajib dan tajuk keempat mandi sunat. Okey. Ustazah harap anak-anak dah ready untuk belajar bersama ya. Okey, saya tengok muka surat pertama. Okey, muka surat pertama tajuk kita ialah najis. Ejaan nun, jim, ya, sin. Ustazah ulang. Nun, jim, ya, sin. Najis. Saya tahu tak najis tu apa? Najis tu adalah benda yang kotor. Okey, najis tu adalah benda yang kotor. Okey, saya tengok muka surat pertama. Kita punya buku teks, dia bagi gambar aja. Yang pertama arak. Arak tu adalah najis, anjing. Anjing pun adalah najis, darah, najis, bangkai haiwan. Kat dalam buku teks kita, kucing yang dah meninggal. Itu nama dia bangkai haiwan. Okey, itu semua tu adalah najis. Okey. Saya tengok muka surat yang kedua. Sekejap. Okey, muka surat 2 pengertian najis. Okey, kita baca sama-sama ya. Pengertian najis. Najis ialah sesuatu benda yang kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah seperti solat dan tawaf. Okey, yang ni saya kena hafal ya, pengertian najis. Ustazah ulang, pengertian najis. Najis ialah sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah seperti solat dan tawaf. Contohnya, kalau badan kita ada najis, tak kiralah sama ada tangan kita berdarah, darah tadi Ustazah kata najis kan. So kita tak boleh nak solat. Tapi jangan pula Ustazah tangan saya berdarah tak boleh solat. Bukan. Kita kena cuci bersih, letak kapas. Lepas tu dah kering, dah darah tu dah tak mengalir, saya kena solat. Sama juga tawaf. Kalau badan kita kotor, ada najis, maka tawaf kita tidak sah. Okey, boleh faham? Seterusnya kita tengok contoh najis. Okey, contoh najis ni dia ada bermula daripada tahi. Tahi tu maksudnya tak kira lah tahi orang ke, tahi binatang ke ataupun tahi cicak. Itu dikira tahi. Yang kedua darah, yang ketiga nanah, air kencing, babi, anjing, bangkai haiwan, arak dan muntah. Itu adalah contoh-contoh najis. Yang ni saya kena hafal ya. Kena hafal contoh-contoh najis. Okey. Seterusnya saya tengok muka surat 3. Saya boleh rujuk buku ya. Muka surat 3. Bahagian najis. Okey, dekat skrin Ustazah dah tulis dah. Bahagian najis ada 3 bahagian. Iaitu bahagian najis yang pertama. Kita panggil najis mukhaffafah.
Ikut najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Ustazah ulang, najis mukhaffafah. Kalau saya tak tahu baca, saya boleh tulis baris ke atas tu. Yang pertama, najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Kalau dalam buku teks kita, dia ada gambar baby, bayi kanak-kanak lelaki tu. Lepas tu dia ada gambar air kencing. Itu nama dia najis ringan. Okey? Najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Yang kedua, najis mutawassitah. Najis mutawassitah iaitu najis pertengahan. Najis mutawassitah iaitu najis pertengahan. Akhir sekali, najis mughallazah. Najis mughallazah iaitu najis berat. Okey, jadi bahagian najis ada 3. Soalan, berapakah bahagian najis? Jawapan dia senang je, 3. Iaitu najis mukhaffafah, najis mutawassitah, najis mughallazah. Najis ringan, najis pertengahan, najis berat. Okey, boleh. Kalau saya rujuk pada buku, buku kita pun sama juga. Dia ada gambar. Boleh tengok gambar rajah dalam buku teks. Okey, seterusnya. Kita tengok sama-sama pengertian najis. Okey, sekejap ya. Slide Ustazah terbalik. Okey, sekejap. Najis mughallazah. Okey, saya tengok dalam buku teks muka surat 4. Slide Ustazah terbalik, minta maaf. Okey, saya tengok muka surat 4 dalam buku teks kita, pengertian najis mukhaffafah. Okey, najis mukhaffafah seperti Ustazah maklum tadi adalah najis ringan. Ringan-ringan pun kalau kita abaikan, maka kalau kata kita abaikan, kita pergi terpijak air kencing tersebut, maka solat kita tak sah. Memang dia kata ringan. Ringan pun kalau kita kena, tak sah solat kita. Okey, kita tengok macam mana. Apa itu najis mukhaffafah? Okey, saya tengok pengertian dia. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun dan minum susu ibunya sahaja. Pengertian ni saya kena hafal ya. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun dan minum susu ibunya sahaja. Okey, saya tengok cara menyucikan najis mukhaffafah. Okey, yang pertama, kenal pasti najis mukhaffafah. Pastikan itu adalah air kencing kanak-kanak lelaki. Hilangkan najis mukhaffafah sehingga kering. Kalau kat dalam ni dia kata lapkan najis dengan kain yang kering. Kemudian renjis dengan air mutlak. Renjis dengan air mutlak. Air mutlak tu air yang bersih, air yang suci lagi menyucikan. Contoh air mutlak dia ada 7. Boleh ambil air paip, boleh ambil air sungai, boleh ambil air telaga, boleh ambil air embun, boleh ambil air salji, boleh ambil air laut, apa lagi? Boleh ambil air mata air. Tu dikira air mutlak. Tak kisahlah ustazah, rumah saya ada air salji. Saya ambil air salji, renjis. Boleh. Okey. Kemudian lap sehingga kering. Apabila dah kering, bersih tempat tu, jadi saya boleh solat tempat tu. Jika masih ada kesal lagi, maka kat situ saya tak boleh solat lah. Saya pastikan lap bagi bersih, bagi kering. Apabila dah kering, dah bersih, maka tempat tu dah bersih, jadi saya boleh solat dah lah dekat situ. Okey, boleh faham? Itu adalah pengertian najis mukhaffafah bersamaan cara-cara menyucikan najis mukhaffafah. Okey, boleh faham?
Okey, seterusnya kita tengok slide yang ni. Pengertian najis mutawassithah. Okey, tadi Ustazah kata najis mutawassithah. Najis mutawassithah ni ialah najis pertengahan. Pertengahan. Dia tak berat, dia tak ringan, dia duduk tengah-tengah. Okey, kita tengok sama-sama. Najis mutawassithah ialah najis selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Ejaan Ustazah ada sedikit salah ya, minta maaf. Okey. Najis selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Okey, kita tengok contoh najis mutawassithah. Dalam buku teks saya ada ya, muka surat 5. Okey, kita tengok sama-sama. Darah, air kencing, bangkai, muntah, arak, tahi dan nanah. Itu adalah najis mutawassithah, iaitu najis pertengahan. Okey, kita tengok pula seterusnya. Cara menyuci najis mutawassithah. Okey, cara nak cuci, nak bersihkan dia macam mana? Okey, pertama, mengenal pasti najis mutawassithah. Pastikan itu adalah najis yang Ustazah buat contoh-contoh tadi. Sama ada darah ke, air kencing ke, bangkai, muntah, arak, tahi ataupun nanah. Jadi saya kena pastikan itu adalah najis mutawassithah. Okey. Kemudian hilangkan najis terlebih dahulu. Okey, ambil kain ke, kertas ke. Saya hilangkan najis terlebih dahulu. Kemudian basuh tempat najis dengan air mutlak sehingga hilang bau, rasa dan warna. Pastikan bersihlah. Jangan masih kalau contoh kalau tahi tu dia warna kuning kan. Pastikan warna kuning tu hilang. Macam tahi pun dia ada warna, ada bau dia kan. Pastikan hilang segala-galanya, maka tempat tu barulah bersih. Apabila bersih, maka saya bolehlah solat tempat yang terkena najis tadi tu. Pastikan tempat nak solat dia tak ada najis lah. Barulah kita boleh solat. Okey, kalau kita solat juga tempat tu yang ada najis, maka solat kita tidak sah. Okey, seterusnya. Sorry nak. Okey, seterusnya pengertian najis pengertian najis mughallazah. Najis yang ketiga. Mugha, sebutan dia pun macam berat kan. Okey, jadi ingat mughallazah. Mughallazah ni adalah najis yang berat. Najis yang berat. Jangan ambil remeh ya. Sangat-sangat berat. Okey. Kita tengok pengertian najis mughallazah. Anjing dan babi serta keturunan daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya. Okey, maksudnya and the gang dia lah anjing dan babi tu. Itu adalah najis mughallazah. Okey. Contohnya ustazah saya terpijak. Saya nak datang sekolah tadi saya terpijak tai anjing. Saya jangan ambil terus buang selipar tu. Masih boleh pakai tapi saya kena cuci lah. Cuci. Okey. Kita tengok sama-sama ya. Sekejap ya. Okey. Cara cuci dia. Pertama sekali mengenal pasti najis mughallazah. Yang saya cakap tadi saya dah terpijak tai anjing kan. Pastikan itu adalah tai anjing. Beza tau tai anjing dengan kucing ni. Okey. Kemudian hilangkan najis. Saya ambil kayu ataupun kertas ataupun pergi dekat apa dia panggil tu? Rumput. Saya pergi hilangkan, bagi habiskan najis tai anjing tadi. Kemudian basuh tempat najis sekali dengan air bercampur tanah.
Saya ambil air mutlak, saya letak tanah dalam tu, saya letak tanah yang bersih lah. Saya kacau. Jadi air itu yang bercampur tanah. Saya pun siram dekat selipar tu. Siram. Kemudian basuh tempat najis 6 kali dengan air mutlak. Ambil air mutlak, ambil air pahit, ambil air bersih tu, siram sebanyak 6 kali. Okey? Maka selipar tadi bolehlah pakai. Jangan buang, sayang. Okey, next. Dia kata, tahukah anda bangkai ikan dan belalang adalah bukan najis? Saya pergi pasar tengok ikan. Tengok kat pasar tu dah mati kan. Saya kata, mak ni bangkai ikan. No. Ikan bukan bangkai ya. Kecuali ikan tu dah lama busuk tu kira bangkai lah. Tapi kalau ikan baru naik daripada laut yang jual dekat pasar tu, itu bukan bangkai, kita boleh makan. Ataupun belalang. Belalang pun boleh makan juga. Sebab dia adalah, dia bukan najis. Bukan bangkai. Seterusnya, tanah yang hendak digunakan untuk menyucikan najis mughallazah tidak bercampur dengan najis. Seperti sudah maklum tadi, ambil tanah yang bersih. Kalau kata tanah tu ada tai kucing, jangan. Itu tak bersih. Kena cari tanah yang bersih. Okey. Amalkan, pastikan anggota badan, pakaian dan tempat solat kita tidak bernajis. Pastikan badan kita tidak bernajis. Okey, itu sahaja huraian daripada Ustazah. Kalau ada silap, Ustazah minta maaf. Kalau tak faham, CM tanya Ustazah. Laju sangat Ustazah cakap, saya tak faham. Okey, Ustazah minta maaf. Okey, Ustazah doa mudah-mudahan saya sihat, ceria dan faham apa yang Ustazah sampaikan tadi. Okey, itu sahaja. Okey, tak payah salin lagi lah. Okey, insyaAllah untuk aktiviti akan datang Ustazah akan bagi buku buat aktiviti ya. Okey, itu sahaja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.